أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir alaika yasir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isya hari ini dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'id Al-Badi'ah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Penusniati binti Mansur dan saf pentadbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ba'. Yang semati Kak Amnira Suhana, tidak lupa juga kepada Bonda Rosniati Mansur, tidak lupa juga kepada staf-staf dan kepimpinan serta pentadbiran GNI, tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah Isya bersama dengan Ana, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT di atas pertemuan kita pada malam ni. Jangan lupa juga Allah merahmati kita dan meridai kita di atas pertemuan pada malam yang penuh keberkatan ini. Semoga diredainya hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Okey, ala kulihalnya insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita iaitu kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah. Di kitab saya ni pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga ya. Muka surat 16. Are you sure? Mana ni? 16 baris ketiga. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan bahas berkenaan dengan kitab Muhimmah pada muka surat yang ke-16 menggunakan kitab Jawi, kitab lama, iaitu baris yang ketiga. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit, melainkan seorang yang ada baginya harta pusaka atau harta baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya, dan ada baginya pula qanaah yang menegahkan daripada belanja yang berlebih-lebihan, maka bahawa yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin, atau seorang yang mempunyai kepandaian dan kuasa ia
atas mengusahai yang halal daripada segala pekerjaan yang harus mengambil dia, seperti mengambil kayu di hutan, atau mengambil perburuan di hutan, atau di dalam perbuatan yang tiada takluk dengan raja-raja. Maka yang demikian itu lepaslah ia daripada kebiasaan berkahwin. Tu dia. Apa cerita tu? Dia cerita tentang orang yang berkahwin tetapi berdikari. Tak ada minta-minta ke orang, tak ada. Tak ada minta-minta ke orang, bahkan dia usaha sendiri. Walaupun pi potong kayu, walaupun menggunakan harta pusaka yang dipusakainya, ada. Jadi maknanya dia menggunakan apa yang ada pada diri dia. Ini perkahwinan yang diberkati. Maka tak jadilah kecelakaan di dalam perkahwinan. Sebab apa? Sebab rezekinya dicarinya dari sumber-sumber yang halal, menggunakan tulang pak keratnya sendiri, menggunakan kudratnya sendiri, menggunakan kekuatan dia sendiri, menggunakan usaha dan ikhtiarnya sendiri. Masya Allah. Barulah rezeki itu barakah. Cuba tengok hadis Nabi yang lain. Nabi kata, seseorang suami apabila dia keluar rumah, dia mencari nafkah, mencari rezeki untuk menyara isteri dan anak-anaknya. Maka sekiranya kalau dia meninggal dunia di dalam perjalanannya, maka mati syahidlah suaminya itu. Allah Akbar. Maknanya apa? Maknanya disuruh kepada kaum suami supaya berusaha mencari rezeki, mencari sesuap nasi, mencari nafkah untuk menyara isteri dan keluarganya. Disuruh macam tu disuruh. Jadi syukurlah kita dapat suami kita, suami yang rajin usaha, suami yang rajin bekerja, suami yang rajin hebat bekerja, hebat dia. Jadi maknanya syukurlah kita dapat suami kita. Hargailah kewujudan dia sebelum Allah tarik balik apa yang dipinjamkan Allah kepada kita. Macam tu. Kena hargai suami kita, isteri kita, hargai. Sebab itu adalah pinjaman Allah. Nanti suatu hari nanti Allah ambil suami kita, padan muka kita. Nanti Allah ambil isteri kita, baru kau rasa nak makan apa kau lepas tu. Itu dia. Jadi maknanya hargailah pasangan kita sekiranya mereka masih ada. Hargailah. Sebab itu pinjaman je. Pinjam je. Orang pinjam. Pinjam sekejap je. Sekejap je. Nanti aku matikan dia, kau duduk balik seorang-seorang. Kau relax, kau relax. Aku pinjamkan je. So kau hargailah kewujudan dia. Macam tu. Kemudian, dan setengah daripada kebiasaan berkahwin itu iaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Tu dia. Dia buat benda sikit-sikit je. Untuk ahli keluarganya ni dia sikit saja. Yakni tiada kuasa ia sempurnakan bagi hak ahlinya dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya, seperti sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyadhi'a man ya'ul. Artinya memadailah dengan seorang itu derhaka dan dosa bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Dan telah meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya orang yang lari daripada ahlinya itu seperti menempati hamba yang lari daripada tuannya, iaitu tiada diterima baginya sembahyangnya dan tiada diterima pula puasanya hingga kembali kepada ahlinya. Tu dia. Ni suami yang lari ni. Suami lari. Suami lari entah hilang ke mana. Bergantung tanpa tali. Tu bimbang tu. Kakak kahwin dah kak? Kahwin dah. Suami mana? Entah. Kenapa entah? Entah lah Ustaz. Hilang lama dah suami saya tak balik-balik Ustaz. Oh ya ke?
Sepanjang suami dia tak balik ke rumah dia tu, Allah tak terima sembahyangnya, Allah tak terima puasanya. Itu bimbang. So para suami jangan lari. Duduk di rumah itu saja. Kau jangan mandai-mandai kau nak lari sana kau bah. Kalau kau lari di sana, kau keluar daripada rumahnya itu, mungkin kau tidak akan diterima solat kamu itu. Bahkan puasa kamu itu pun tidak diterimanya. Begitu. Jadi maknanya tak diterima Allah. Itu ceritanya. Okey, terus. Dan telah mengeluarkan oleh At-Tibrani, di mana-mana lelaki yang berkahwin ia akan perempuan atas sedikit daripada isi kahwinnya atau banyak yang tiada padanya membayar ia kepada perempuan itu akan haknya. Lagi akan menipu daya lelaki itu akan dia, maka mati ia, dan padahalnya tiada membayar ia kepada perempuan itu akan haknya. Nescaya berjumpalah ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan padahal ia lelaki itu zina, yakni seperti dosa orang yang berbuat zina. Tu dia. Maknanya lelaki yang lari ni, lelaki yang tak bayar nafkah kepada isterinya. Biar isteri dia terkontang-kanting. Duduklah isteri di rumah tu. Tunggulah suami dia. Malam ini kita berpisah. Jadi menangislah. Menangislah si isteri tu, pegang bucu katil. Sambil-sambil menangis. Jadi janganlah menangis. Allah kan ada. Allah kan ada. Siapa yang merasai Allah itu ada di dalam hidupnya, maka dia ada segala-galanya walaupun suaminya keluar daripada rumah pergi bekerja. Setengah orang tak bagi suami pergi kerja. Bang gimana? Kerja. Tak payahlah bang, duduk rumah, cuti kan. You yang cuti, I tak cuti. Jangan bang, jangan kerja bang, duduk rumah. Cakap je lah you demam, you jangan pergi kerja. Sampai hati cakap macam tu ya. Bagilah suami kerja, apa masalah. Begitu. Okey. Kemudian, jadi maknanya jangan tak memberi nafkah kepada isteri. Maka sesiapa si suami yang tak memberi nafkah kepada isterinya, maka dia berdosa dengan dosa berzina. Dosanya apa? Dosanya seperti dosa berzina. Di dalam kitab At-Tibrani menyatakan sedemikian rupanya. Ini dalil. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang tiada kuasa daripada mendirikan hak ahlinya, dan jika ada ia hadir sekalipun, maka iaitu seperti orang yang lari daripada ahlinya. Tu dia. Ini lari pula halnya. Dan kata Imam Al-Ghazali pula, maka kebinasaan ini tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat, lagi mempunyai akal yang sempurna lagi, baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan, lagi sabar ia atas kejahatan segala lidah perempuan, dan berhenti ia daripada mengikut syahwat perempuan, yakni tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan ia muafaqah dengan syariat, lagi loba ia atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, lagi ia lalai daripada kesalahan perempuan, yakni tiada ia sangat hiraukan akan kesalahan perempuan atasnya, lagi ia memeliharakan dan menunjukkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, yakni tahu ia membukakan perempuan dengan bicara akalnya. Itu dia. Maksudnya apa tu? Dia kata, cerita apa tu? Dia bersabar di atas karenah isterinya. Cuba tengok. Saya nak ajak dengar hadis Nabi. Nabi kata apa? Orang perempuan dia jahat tak apa. Dengar hadis Nabi ni, dia kata orang perempuan ni jahat tak apa. Itu memang orang perempuan ni kalau nakai tak apa. Kalau dia buat dosa tak apa. Dengar ni. Nabi kata apa? Khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Nabi kata apa? Sebaik-baik di kalangan kamu wahai si lelaki, iaitu orang yang berbuat baik kepada ahlinya. Ahlinya tu isteri dan anak-anak. Maknanya kalau orang perempuan tu nakal, kalau orang perempuan tu backing, kalau orang perempuan tu jahat, biasa. Tetapi disuruh oleh Rasulullah, orang lelaki tu kena baik. Ha, tu dia. Orang lelaki tu kena baik dengan isteri dan anak-anaknya. Kalau orang perempuan minum diri tu, biasalah. Yang kata dia jahat, biasalah. Memang perangai dia macam tu, macam mana? Pakai tudung labuh, minum air berdiri. La ilaha illallah. Minum air berdiri tak apa, berjalan pula. Jalan sambil minum air. Allahu Akbar. Kat mana tu? Makkah Al-Mukarramah. Lagi tragis. Jadi maknanya apa? Maknanya apa? Kalau orang perempuan tu nakal tu biasa, tetapi yang disuruh berbuat baik siapa? Si suami tu disuruh berbaik ataupun berbuat baik kepada isteri dan anak-anaknya. Nabi kata apa? Sebaik-baik di kalangan kamu ialah seorang lelaki yang berbuat baik kepada ahli keluarganya. Nabi kata, akulah yang paling terbaik kepada ahli keluarga aku. Maknanya apa? Nabi tu contoh seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin, seorang imam, seorang khalifah, seorang yang memerintah, seorang yang prime minister, seorang yang berkuasa di negeri Madinah, maka dialah yang paling terbaik sekali di kalangan orang-orang yang terbaik. Jadi maknanya orang lelaki kena baik. Orang perempuan tu menjadi kebiasaannya. Kalau dia tak baik pun, okeylah. Nakai dia tu. Kalau dia mulut tak jaga tu, okeylah. Memang perangai macam tu, macam mana? Kalau dia suka gosip-gosip orang tu, okeylah. Sebab dia memang perangai macam tu. Kalau dia suka cemburu tu, okeylah. Sebab dia memang perangai macam tu. Kalau dia suka berbaik sangka dengan orang, okeylah. Memang dia solehah pun. Kalau dia suka berzikir, okeylah. Sebab dia nak ampunkan dosanya dengan sebab zikirnya. Biarlah. Jadi maknanya, redailah atas perbuatan pasangan kita, terutama makhluk Allah yang bernama perempuan. Macam tu. Ni ramai perempuan ni, malu saya cakap dengan perempuan macam tu ya. Tapi saya doakan semua dalam ni, inilah isteri-isteri yang solehah semuanya, para Sri Kandi yang hebat, para ibu yang hebat, para makcik yang solehah, para ibunda-bunda yang baik. Masya-Allah. Okey, saya doa je lah ya, mudah-mudahan Allah catat dan catat kita sebagai orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dengar ke semua ni? Senyap nampak? Dengar Ustaz, dengar. Dengarlah Terima kasih. Ustaz. Aku dengar ni. Ustaz tutup mic, Ustaz. Ustaz punya suara tak keluar. Okey, dengar ni. Kebalik. Okey, ada orang mute saya punya mic. Okey, dengar ni. Ada satu kisah. Kisahnya di Masjid Jin. Saya pergi Mekah baru ni, saya pergi ke Masjid Jin. Ada satu cerita di Masjid Jin. Ada 4 kebaikan jin. Cuba tengok. 4 kebaikan jin. Dan satunya ada persamaan dengan perangai manusia. Apa dia? Cuba kita compare tengok. Kita dengan jin. Yang mana paling bagus? Kita ke jin? Mari kita tengok. Yang pertama, jin kalau dia duduk dalam majlis ilmu dengan Nabi Muhammad SAW, dia suka duduk rapat-rapat. Dia tak suka jauh-jauh dengan orang di dalam majlis ilmu. Kita macam mana orang Melayu kita? Duduk sekilo jauh. Dia cari tiang, dia peluk tiang dia. Sebab dia ada tiang dia sendiri. Tiang seri dia tu ada. Dia kata, kenapa tak ada tiang ni? Tak boleh, saya tak boleh tinggal tiang ni Ustaz. Ni memang tiang saya daripada dulu. Saya dah cuk dah tiang ni. Kalau saya main masjid ni, saya main surau ni, inilah tiang saya Ustaz.
Oh gitu. Ni ustaz suruh duduk dekat apa-apa. Biarlah orang pergi, saya tak nak, saya dah duduk sini. Boy. Banyak kau punya songeh kau kan. Cuba tengok jin. Jin kalau dalam majlis ilmu dia duduk dekat-dekat. Apa-apa belaga habis lutut semua ni. Sehingga di dalam tingkat-tingkatnya duduk rapat-rapat. Rapat. Masya Allah. Tapi taklah duduk di atas kepala orang. Dia duduk betul-betul rapat. Walaupun bertingkat-tingkat. Walaupun kiri kanan dia rapat semua. Itu kebaikan jin. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan jin, dia buat apa? Dia suka menyebarkan apa yang dia dapat di dalam majlis ilmu. Dia dapat dalam majlis ilmu, semua dia cerita kat kawan-kawan dia. Dia balik, dia cerita habis semua kat kawan-kawan dia. Daripada mula sampai habis, semua dia cerita. Masya Allah. Kita ada macam tu. Ayah cerita. Cerita kat suami pun senyap. Ataupun suami nak cerita kat isteri pun senyap. Suami tanya, isteri tanya, bang, abang pergi masjid ke tadi bang? Ya. Ada kuliah? Ada. Siapa kuliah? Entah. Padahal ustaz tu setiap bulan ada. Dia kata entah. Tak kenal ustaz tu. Ustaz tu cerita apa tadi bang? Entah. Aku pun tak tahulah. Dia suruh bertakwa je. Wah, kawan tu sembang sampai 45 minit. Ceramah. Kuliah maghrib khas. Dia boleh kata tak tahu. La ilaha illallah. Lepas tu orang tanya lagi. Bang, you takkan tak tahu isi apa pun. Ustaz tu cerita apa ni? Tak ada apa pun. Ustaz tu kata bulan Ramadan ni tingkatkan amalan. Itu je. Itu je. Daripada 45 minit tu. Itu. Jadi maknanya apa? Maknanya dia memang tak ambil tahu. Maknanya apa? Maknanya dia kurang perhatian di dalam majlis ilmu. Tapi dia hadir, bagus. Tapi dia duduk, bagus. Tapi dia berada dalam kelompok orang yang sukakan cintakan majlis ilmu. Tak sama macam jin. Jin bila dia dengar dalam satu majlis ilmu, dia dengar dan dia balik cerita ke kawan-kawan dia. Masya Allah. Maknanya siapa yang baik? Jin ke kita? Jin baik lagi. Kita tak bagus. Kita ada perasaan yang tak bagus. Okey. Yang ketiga, jin ni juga dia suka tanya Nabi. Dia suka tanya soalan kepada Rasulullah SAW. Dia tanya Rasulullah jawab. Dia tanya Rasulullah, kalau dia tak faham, dia tanya. Dia bukan saja gatai-gatai nak tanya, tak. Dia tanya yang tak faham. Yang faham, dia tak tanya. Orang apa beza dengan manusia? Manusia, benda yang dia dah tahu pun dia tanya. Konon-kononnya dia nak bagi tahu, kau tengok aku tanya. Betul tak ustaz tu jawab sama macam aku? Tu dia. Maknanya dia pergi cari pasal. Dia tanya tu nak bagi tahu kata dia tu sama dengan ustaz. Jawapan tu. Kau tengok betul tak aku jawab? Betul tak ustaz tu? Aku dengan ustaz ni sama level je, kau tahu. Maknanya apa? Dia tanya tu untuk nak mengkhabarkan kepada kawan-kawan dia, kata dia tu true sama macam ustaz. Masya Allah. Itu perangai manusia. Jin tak macam tu. Jin dia tanya dan dia sebarkan kepada orang. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kebaikan jin apa dia? Yang ni sama macam perangai manusia. Selepas habis dia dengar kuliah Nabi SAW, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada makan-makan tak? Dia tanya Rasulullah, ada makan-makan tak? Yang ni sama macam perangai manusia. Itu dia. Jadi maknanya jin pun nak makan . Sebab tu kalau kita di surau-surau, di masjid-masjid, kalau lepas habis kuliah, ada makan tak hari ni? Ada. Maknanya perangai sama macam jin. Jin pun tepuk tangan. Kau sama pula macam aku. Lepas ceramah tanya makan. Asal tanya makan mesti lepas ceramah. Jadi maknanya jin tu pun dia jenis macam tu juga. So kita pun sama-sama perangai macam jin juga. Lebih kurang lah. Cuma kita tu yai jin. Kita tu yau jin tu kita. Sekian dimaklumkan. Okay. Itu sebagai oleh-oleh je lah. Oleh-oleh daripada Makkah. Saya cerita hal Makkah ya. So dengar je lah ya.
Jadi ceritanya macam tu. Nak bagi tahu jin tu lebih baik daripada kita. Di dalam majlis ilmu. Okey, sekian dimaklumkan. Terus dengan kitab kita ni. Kemudian dia kata apa? Dan setengah daripada kebiasaan berkahwin itu bahawa sesungguhnya adalah ahlinya dan anaknya itu membimbangkan bagi daripada ingat akan Allah Ta'ala. Tu dia. Binasa perkahwinan kita sebab kita ada isteri, kita ada anak. Rupa-rupanya ada isteri dan ada anak boleh menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Binasa kita. Sebab kita gagal, lost command. Apa maksud lost command? Kita gagal mendidik dan memerintah ahli keluarga kita supaya ingatkan Allah. Kita banyak ikut hawa nafsu sehingga melupakan Allah dengan kewujudan isteri dan anak-anak kita. Anak-anak ni, wahai Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Aku nak anak. Jadikanlah kami ni dapat zuriat. Anugerahkan kami zuriat yang soleh, yang cantik, yang handsome, yang comel, yang putih, yang bijak, yang cerdik, yang menggembirakan hati kami. Allah kata boleh bagi anak. Rupa-rupanya bila Allah bagi anak, bila dia dah dapat anak, anak dia pun dah besar 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Sewaktu dia bersama dengan anak dan isterinya, seronok duduk di rumah, tiba-tiba azan. Allah Akbar, Allahu Akbar. Dia kata apa? Ca, abah, tu orang azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada seronok dengan anak dia. Ya Allah. Rupa-rupanya anak dan isterinya itu fitnah bagi dirinya. Tak mendorong langsung untuk dia ingat kepada Allah. Tak mendorong langsung untuk dia dekat diri dengan Allah. Tak mendorong langsung untuk dia hampirkan diri dia dengan Allah. Maka dia rugi di dalam perkahwinannya. Sebab perkahwinannya itu tidak mengingatkan akan Allah Ta'ala. Dia bimbang tu. Itu namanya fitnah. Fitnah ni bukan fitnah orang. Fitnah ni maksudnya ujian. Ujian di dalam gerbang perkahwinan apabila isteri, apabila anak, apabila harta itu menjadi kelalaian kita untuk ingat kepada Allah SWT, maka itu namanya fitnah. Macam tu. Okey. Faham Masya Allah, hebat ramainya hebat-hebat dalam ni kan. Masya Allah. Kemudian daripada kebiasaan berkahwin itu bahawa sesungguhnya adalah ahlinya dan anaknya itu membimbangkan bagi daripada ingat akan Allah Ta'ala dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat dan daripada berbuat ibadah serta hadir kepada Allah Ta'ala dan masyghul. Apa maksud masyghul? Sibuk. Dia banyak sibuk apa? Masyghul ia kepada menuntut dunia dan memperbanyakkan ia akan memerintahkan kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya dengan menghimpunkan harta akan pertaruhan bagi mereka itu. Dan yang demikian itu pada ghalib membawa kepada bakhil, yakni kikir. Maka inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan akan manusia. Tu dia. Rupa-rupanya perkahwinan dia itu melupakan Allah. Rupa-rupanya dia ada isteri, melalaikan dirinya untuk ingat Allah. Rupa-rupanya bila dia dapat anak, anak itu menyibukkan dirinya akan dunia dan seisinya. La ilaha illallah. Ini satu benda yang perlu kita fikir-fikirkan. Kita bimbang, takut Allah marah kita disebabkan dengan perbuatan tersebut.
Sebab itu kalau seorang ayah ataupun seorang ibu kena lazim solat tahajud setiap malam, bertaubat kepada Allah supaya setiap hari Allah ampunkan dosa kelalaian kita daripada mengingati Allah. Banyak lalai kan? Banyak ingat harta, banyak ingat anak dan isteri, banyak ingat kereta, banyak ingat motor, banyak ingat duit nak pergi cari kat mana lagi. Tetapi sikit sangat memikirkan tentang kehambaannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah nasib kita kalau sedemikian punya rupa. Betulkah kita ini manusia yang menyintai Nabi kalau yang berperangai yang sedemikian? Benarkah kita manusia yang menyintai Allah sedangkan kita jauh diri dengan Allah SWT? Okey. Begitu kisahnya. Okey. Bahkan dan dari kerana kata-kata inilah kata Abi Sulaiman Ad-Darni rahimahullah ta'ala, ma syaghalaka anillah min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika mash'um. Artinya barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu daripada ahlinya dan hartanya dan anaknya, maka iaitu celaka atasmu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok Allah kata apa ni. Cuba tengok, dengar. Saya baca lagu Hijaz. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah kata. Kita tengok Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan harta kamu dan jangan kamu dilalaikan akan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Dia. Jangan kamu dilalaikan oleh siapa? Oleh harta kamu, dan jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu daripada ingat Allah. Nak semayang apa kak? Nak semayang duha, sempat? Tak menyempat Ustaz. Anak duk geriuh macam-macam, nak macam-macam, nak pergi sana, nak pergi sini, tak sempat. Tak sempat sebab apa tak sempat kak? Sebab anak macam-macam kerenah cuti sekolah ni Ustaz. Tak sempatlah semayang duha Ustaz. Saya dah tinggal 6 hari dah Ustaz tak semayang duha sebab cuti sekolah. Jawab. Ini ayat ni. Allah kata apa orang yang macam ni? Cuba tengok sambungan ayat ni. Allah kata apa? Wa may yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Allah kata apa? Sesiapa yang dia buat perangai macam tu, dia adalah kelompok manusia yang rugi. Rugi ya. Rugi serugi-ruginya. Sebab apa? Dia kahwin, dia tak sempat nak sembahyang duha. Dia ada anak, tak sempat dia nak sembahyang duha. Dia ada suami dia, tetapi tak sempat nak baca Quran. Dia ada apa? Dia ada kereta dia banyak, tetapi tak sempat nak baca Quran. Dia ada rumah, tetapi tak sempat nak baca Quran. Semua tak sempat. Allahu Akbar. Allah kata apa orang yang macam ni? Orang macam ni adalah orang yang sangat-sangat rugi nanti. Sebab dia dilalaikan oleh harta dan anak pinaknya. Masya Allah. Kan? Sebelum ni bujang bagus. Bujang bagus betul. Waktu dia duduk seorang-seorang bagus. Waktu dia bujang terantantang. Bagus nak mampus. Tu dia. Tu bahasa orang tahu. Bagus nak mampus. Sembahyang duha tak tinggal. Berapa rakaat? 8 babe. 8.
Masya Allah. Kahwin-kahwin, tengok-tengok, dapat isteri. Isteri pun baik. Cuma isteri dia baik dan cantik tu, sehingga menjadi penyebab dia lalai dengan isterinya, sehingga tak solat duha langsung. Maka perkahwinan dia itu, kata Allah, perkahwinan yang merugikan diri dia. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena bermuhasabah ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dikasih sekalian, bermuhasabah dan bermuhasrawaklah kita. Bermuhasabah dan bermuhasrawaklah kita. Okey. Macam tu. Kemudian, mana ni? Dan setengah daripada kebiasaan berkahwin itu terlebih membaikkan perangai dan muwafaqah akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya. Yang ni. Berkahwin, binasa kahwin sebab apa? Sebab terlalu mengikut hawa nafsu isteri dan anak-anaknya hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya, tetapinya hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan. Maka jikalau ada ahlinya itu mengerjakan akan sesuatu yang mungkar, yang menyalahi akan syariat, sama ada yang haram atau yang makruh atau kurang adab, maka hendaklah ditegahkan akan dia dan memarahi akan dia. Maka segianya jangan sekali-kali menolongi akan ahlinya pada perbuatan yang menyalahi akan syariat agama yang suci, seperti firman Allah. Allah kata, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan bertolong-tolonglah oleh kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah Ta'ala, dan jangan kamu bertolong-tolong atas berbuat dosa dan berseteru-seteru. Kalau anak nak buka aurat, jangan sokong. Bu, boleh tak akak buka tudung sekejap nak pergi sekolah untuk sukan? Bolehlah, sebab kawan-kawan semua nak lari nanti, semua tak nak pakai tudung sebab tudung ni ganggu. Oh iya ke? Okey, ibu okey je kalau nak buka. Ibu tak kisah. Amboi. Dia cakap tu seolah-olah macam, bolehlah nak pergi makan khinzir pun pilah. Seolah-olah macam tu lah cakap. Nak pergi lari, nak buka tudung. Bolehlah. Seolah-olah macam dia cakap, adik, kakak kalau nak makan khinzir, pilah makan, ibu benarkan. Seolah-olah macam dia cakap macam tu. Sebab apa macam tu? Sebab buka tudung haram, makan khinzir pun haram. Seolah-olah macam itulah jawapan dia. Mak-mak, kakak nak pergi swimming pool dengan kawan boleh? Boleh. Boleh tak kakak pakai seluar fit? Senang kakak nak berenang. Oh ya ke? Boleh lah, tak apalah, pergi je, tak apa. Ada duit nak beli seluar-seluar fit? Tak ada. Umi bagi, abah bagi, mak bagi. Mak bagi lagi duit. Mak tu bagi duit untuk menampakkan bentuk tubuh anak dia kepada khalayak ramai. Mak tu menyumbang kepada benda yang haram kepada anak dia. Dia letihlah macam tu. Sembahyang tahajud sampai bengkak-bengkak kaki, baca Quran sampai berbuih mulut, zikir sampai tergetak-getak tangan, kan? Sedekah sampai beratus-ratus ribu dah, tetapi membenarkan benda haram kepada anaknya. Ya Allah. Ini susah ni, ini susah. Benda ni benda susah. Benda yang merugikan kita. Sebab tu Islam tidak mengkompromi kepada benda-benda yang bertolong-tolongan ke arah benda yang dosa. Islam tak mengkompromi benda-benda macam ni. Islam kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu dan tolonglah kamu di atas benda-benda yang kebaikan dan boleh menjadikan kamu takwa. Tolonglah. Tiba-tiba anak kita kata, abah, Kak Long nak beli telekung baru, boleh tak sempena bulan Ramadan ni Kak Long nak pergi sembahyang masjid? Boleh tak abah?
Ayah dia kata apa? Kalau hang nak telekong, aku sanggup berhutang, aku sanggup gadai nyawa pun aku sanggup. Amboi ayah tu, bagus. Sebab apa? Benda baik kena pulun sungguh-sungguh. Kalau benda baik ni, pulun sungguh-sungguh. Tapi kalau anak kata apa? Abah boleh tak Kak Long nak pergi tengok wayang? Cerita apa? Cerita mentega terbang. Cerita apa? Cerita mentega terbang. Boleh tak ayah? Tak apa, ambil duit abah apa. Ada baru dapat bonus dividen ASD. Ambil lah duit ni. 200 cukup. Cukup apa? Boleh lah kakak Kak Long ajak kawan-kawan lagi. Pi lah. Ayah dia tu sedang mengundang kepada neraka anak dia. Allahu Akbar. Ni yang bimbang ni. Ya Allah Akbar. Susah jaga anak. Kalau tak, Nabi tak cakap lah. Nabi kata apa? Sesiapa ada anak perempuan 3 orang, lalu dia mengadapkan dia, bahkan mendidik dia supaya beradab dan berilmu, maka syurgalah untuk ibu dan ayah yang membesarkan 3 orang anak tersebut dengan kesabaran. Ya Allah. Lalu Nabi ditanya lagi, kalau 2 orang macam mana? 2 orang pun sama. Sesiapa yang ada 2 orang anak perempuan, kemudian dia membesarkan 2 orang anak perempuan tersebut, kemudian dipenuhi dengan kesabaran mendidiknya, bahkan diberikan agama kepadanya, bahkan diperbetulkan adabnya dan akhlaknya, maka syurgalah buat ibu dan ayahnya. Allah. Lalu sahabat Nabi bertanya lagi, ya Rasulullah, saya tak ada anak perempuan, semua anak saya lelaki. Rasulullah kata, kalau kamu tak ada anak perempuan, kamu semua ada anak lelaki, kamu didiklah adik-beradik kamu yang perempuan, didik kakak, didik adik dan sebagainya. Okey, jadi maknanya susah jaga orang perempuan ni. Sebab apa susah? Sebab dia dijadikan daripada tulang yang bengkok. Bila tulang yang bengkok, tak boleh kasar-kasar, nanti patah. Maknanya apa? Kena dengan cara yang hikmah. Penuh hikmah. Mendidiknya, menyayanginya, menyintainya, serta mengasihinya. Masya Allah. Itu susah tu. Susah. Tak boleh marah-marah macam anak lelaki, tak boleh. Tak boleh. Dia kena besarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Balik kerja sampai di rumah, abah dah balik, abah dah balik. Anak perempuan datang dulu. Anak perempuan datang, datang, abah dah balik. Biar kakak salam dulu. Kakak salam dulu. Biar kakak cium abah dulu. Kakak cium dulu. Lepas kakak, adik perempuan pula. Yang kedua, adik pula. Abang-abang jangan lagi. Nampak tu? Orang perempuan kan? Besarkan mereka dengan kasih sayang. Nanti mereka merasai mereka disayangi. Jadi orang perempuan dia memang suka disayangi. Dia tak suka dimarahi. Dia tak suka dia tidak dihargai. Orang perempuan suka dihargai. Mesti ramai yang setuju. Siapa yang setuju sila tekan butang. Sila tekan butang ni. Yeay, setuju. Tekan tu. Setuju lah tu. Jadi maknanya orang perempuan ni dia suka dihargai. Betul tak? Betul ya. Mana boleh tak betul? Orang perempuan ni dia kena jaga 2 tarikh ni. 2 tarikh ni kena jaga orang perempuan betul-betul. Yang pertama, tarikh ulang tahun perkahwinan. Kena jaga. Si lelaki, orang lelaki, dengar elok. Jaga tarikh perkahwinan. Bila tarikh perkahwinan tu, ingat sampai mati. Yang kedua, bila tarikh ulang tahun kelahiran dia. 2 tarikh ni simpan di dalam akai kita. Dalam memoris kita, simpan. Oh, kahwin 14/8/2005. Oh, ulang tahun kelahiran dia 25/5. Ingat. Kalau kau lupa 2 tarikh ni ataupun lupa salah satunya, bahaya hidup kau, wahai seorang suami. Itu memang tu.
Memang tu. Sebab tu orang perempuan ni, dia terlalu allergic dengan tarikh 2 ni. Dia detik pukul 12 malam, dia tunggu depan telefon. Dia tunggu siapa orang pertama wish dia. Tak ada pun wish. Dia pula tak online pun. Tidur ke mamak ni? Mamak tu, dia panggil suami dia tu. Mamak ni tidur ke? Tak wish aku pun. Dia tunggu sebab detik 12 malam. Dia tunggu siapa yang wish dia yang pertama-tama kali. Dia tunggu. Tak ada pun. 11.55. Sikit lagi. 11.58. Sikit lagi. 11.59. Okey, standby. Standby. Siapa yang wish dia? Tunggu. Oh, ada kawan sekolah dia, classmate dia. Masih lah Mak Jah ucap wish kat I. Lama dah duduk tunggu Mak Jah ucap, tak ucap-ucap. Hari ni ucap, makasih lah Mak Jah. Contoh. Tengok pula, Kak Bedah pula ucap. Makasih lah Kak Bedah. Ucap. Kak Bedah. Tengok pula lagi. Kak Siti Mai. Kak Siti Mai pula ucap. Terima kasihlah Siti Mai. Ya Allah. Jadi maknanya dia duduk tunggu suami dia. Mana suami aku ni? Dah 5 orang dah wish aku ni. Seorang pun tak ada. Mana suami aku ni? Mana dia pergi? Dia ni lupa aku ke? Dia tak tahu ke hari ni hari apa? Lepas tu dia pun call lah. Assalamualaikum bang. You buat apa? Tak buat apa, I tidur. You tidur, you tak tahu ke hari apa hari ni? Hari ni hari Isnin. Memang hari Isnin. Hari apa sebenarnya? You tak tahu ke hari ni hari apa? I tak tahu. I tak tahu. Ini kelembapan seorang lelaki. Bukan kelemahan, kelembapan seorang lelaki. Termasuk yang cakap ni. Tu dia. Jadi maknanya apa? Jadi maknanya hari tu akan bertukar menjadi hari yang sirna. Hari yang apa? Hari yang bertukar menjadi sirna daripada sinar kebaikan. Merajuklah pula. Pujuk kau. Pujuk. Pujuklah. Tak pujuk lagi kuat muncul. Itu ceritanya. Betul ke macam tu Ustaz? Betul ya? Kalau tak betul, tolong cakap tak betul. Tapi saya rasa yang saya cakap ni 99.9% betulnya. Orang perempuan ni dia suka dihargai. Macam tu. Naik saham aku ni. Saham naik. Sebab dia cerita tentang orang perempuan bagus ni. Saham naik. Orang lelaki dalam ni mesti sampai ustaz ni rupa-rupanya dia ni pencinta wanita punya ni. Kena aku mana ni kan. Jadi maknanya apa? Hargailah kewujudan isteri di dalam rumah tangga kita. Kemudian sikit 5 minit lagi habis. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah SWT daripada pekerjaan lelaki yang berseteru-seteru. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah SWT daripada pekerjaan lelaki yang mengikut kata isterinya di dalam yang menyalahi akan syariat. Dia ikut isteri dia nak buat benda maksiat. La ilaha illallah. Isteri dia kata apa? Bang, hari ni I pergi kerja, I pakai kain belah tau. Sebab apa pakai kain belah? Sebab hari ni ada lunch. Lunch sebenarnya apa? Sempena MOU syarikat kita orang. Oh ya ke? You sebagai apa? I pembawa dulang. Oh ya ke? Paku dulang, paku serpih. Kata orang, kau yang lebih. Jadi kau pakai dulang. Bawa dulang. So I pakai kain belah belakang je. Izinkan I boleh. Suami dia kata apa? Okey je. Yang penting you cantik. I suka je. Amboi, cakap macam tu. Apa sebab kau cakap macam tu, wahai suami? Kau menyumbang kepada kenerakaan. Kau lelaki yang dayus, membenarkan si isteri buat benda yang diharam Allah. Kan kain belah belakang tu. Halal, haram.
halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Kan belakang macam tu. Ustaz tengok ke? Bukan Ustaz tengok. Memang realitinya macam tu. Jadi maknanya halal haram, halal haram, halal haram. Habis kain tu nama apa Ustaz? Namanya halam. Namanya apa? Halam. Kain halam. Kan? Sekejap jadi halal, sekejap jadi haram. So namanya halam. So jangan buat benda halam. Okay. Mi hailam tak apa. Halam nehi kabinehi. Macam tu. Okay. Jadi jangan buat. Ini ditegah, dimarah oleh Allah SWT. Seperti kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wallahi ma asbaha rajulun yati'un imra'atahu fima tahwa illa kabbahullahu finnar. Tu dia. Hasan Basri kata apa? Artinya demi Allah, tiada pagi-pagi seorang lelaki yang mengikut ia akan isinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya si isteri itu yang menyalahi, melainkan menarik akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Tu dia masuk neraka suami dia nanti. Sebab membenarkan si isterinya mengikut hawa nafsunya, mengikut apa yang dikehendakinya daripada menyalahi akan syariat Islam. Itu dia. Isteri dia kata apa? Hari ni I nak pakai baju cium sam. Sempena gongsi facai. Suami dia kata apa? Okey je. So you pakai tudung ke tak? I tak pakai tudung boleh? Okey lah, tak apa. Carry on. I suka je. You tak marah? Tak marah. I okey je. Ya ke? Hebatnya you bang. Terima kasih bang. Bongok. Macam tu namanya. Si isteri pun bongok, si lelaki pun bongok. Si isteri minta suami untuk melepaskan dirinya daripada buat benda yang halal. Maka si isteri buat benda yang haram. Si suami membenarkan isterinya buat benda haram. Jadi haram-haram. Jadi maknanya haram. Jangan buat benda yang diharami Allah SWT. Itu dia. Jadi janganlah menuruti apa-apa benda-benda yang diharamkan Allah. Termasuklah kehendak isteri, kehendak anak-anak, kehendak pasangan dan sebagainya. Jangan ikut. Kalau benda haram jangan ikut. Jangan ikut. Abang Long kan, Abang Long nak pergi perkemahan. Okey, perkemahan di mana? Dia kata di hutan. Hutan mana? Uluyam. Okey, siapa yang anjur? Anak dia kata yang anjur ni cik Oh, kamu yang anjur? Ya. Apa programnya? Apa pengisiannya? Pengisiannya kita ada buat masak-masak, kita ada buat BBQ, kita buat makan-makan sikit, lepas tu kita bakar-bakar sikit, lepas tu habis lah. Lepas tu mandi sungai, habis lah. Oh gitu je. Tak ada solat-solat malam? Tak ada. Oh tak ada. Lepas tu buat apa lagi pengisian? Lepas tu kita buat main bola futsal petang-petang tu. Oh futsal ada juga. Oh maknanya main, makan, suka-suka. Macam tu je lah. Macam tu je. Kalau macam tu, tak payah pergi. Sebab apa tak payah pergi? Bolehlah bah, bolehlah. Bukan selalu cuti sekolah ni je. Lepas ni nak masuk sekolah dah nak tingkatan 5. Bolehlah bah, tolonglah. Penat ni, dah rancang semua ni. Ayah dia kata, okeylah, pergilah. Maknanya ayah dia tak kisah kalau anak dia tak semayang. Allah. Ayah tu pergi semayang di masjid pakai serban. Serban pakai jubah. Semua orang cium tangan sebab Pak Haji. Pak Haji, oi bagus. Bagus apa? Halalkan anak dia buat benda yang haram. Tanya anak dia lagi, yang pergi tu siapa? Yang pergi tu saya dan kawan-kawan kelas. Kawan-kawan kelas tu ada lelaki perempuan tak? Ya, kami ada lelaki perempuan. Oh maknanya perkemahan ni sekali dengan lelaki dan perempuan. Ya, maknanya hubungan yang ikhtilaf. Maknanya campur aduk lelaki perempuan. Ya. Ayah izin ni tak? Ayah izin? Ayah aku izin boh. Ayah aku izin. Masya Allah. Bangga anak dia sebab ayah dia mengizinkan anak dia masuk neraka.
Allah. Jadi janganlah sampai benda-benda yang maksiat itu kita terjun sekali ke dalamnya. Si ayah, si ibu kena berhati-hati dengan pujuk rayu anak di dalam sesuatu hal. Timbang-timbangkan dengan ilmu dan iman. Jangan timbang-timbangkan ia dengan nafsu yang tidak ada iman. Situ. Boleh Okey, kemudian sikit lagi. Seperti sabda Nabi SAW, la yuflihu qaumun tamlihkum imra'ah. Artinya tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Dan lagi, sabda Nabi SAW kata Imam Al-Ghazali, hanya sesungguhnya ta'isu abdul zawjah, artinya binasa dan jahat lelaki yang jadi hamba bagi isterinya. Bersabda Nabi SAW akan yang demikian itu kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang lelaki akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, maka iaitu jadi hamba bagi isterinya. Maka sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah menjadikan isteri itu seperti miliknya di dalam perintahnya. Maka apabila miliknya oleh seorang lelaki akan dirinya dan jadi hamba akan penghulu, maka yang demikian itu jadi binasa. Intaha, yakni ditegah dari kerana inilah kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifun nisa'i fa inna fi khilafihinna al-barakah. Artinya bersalahan oleh kamu akan perempuan di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat, kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu dapat barakah. Wallahu ta'ala alam. Situ saja kita berhenti insyaAllah. Jadi ada soalan? 2 minit soalan. Kalau ada 2 minit. Assalamualaikum Ustaz, boleh Silakan bertanya? yang angkat tangan tu. Waalaikumsalam. Siapa dia tu? Kenalkan nama. Dari mana? Saya nama Rianti dari Indonesia Ustaz. Indonesia lah. Okey. Ini Ustaz nak tanya, Ustaz apabila kita nak solat taubat, apakah kita harus mandi taubat? Okey, itu saja. Ya, itu aja Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Okey. Kalau kita nak sembahyang taubat, adakah mandi taubat? Itu soalannya. Soalannya, kalau kita nak sembahyang taubat, cukup sembahyang saja. Mandi taubat itu, kalau nak mandi pun niatlah, niat. Mudah-mudahan air yang mencurahi jasad aku ini, maka berguguranlah segala dosa-dosa aku seperti mana membersihkan diri aku daripada kekotoran. Boleh kita apa? Itu dinamakan sebagai tawassul di atas kebaikan kita dan di atas amal ibadah kita. Mandi kan ibadah. Tapi niatlah mandi ibadah. Mandi niat untuk membersihkan diri. Mandi niat untuk mengikut sunnah Nabi. Tapi mandi taubat tak ada. Cuma boleh niat. Boleh niat supaya dia menjadi ibadah terhadap mandi kita tersebut. Maka kita niat, aku mandi ini kerana Allah Ta'ala, mudah-mudahan air yang menyirami jasad aku ini, maka berguguranlah segala dosa-dosa aku. Maka tenanglah hati aku untuk mengerjakan solat taubat sebentar lagi. Kononnya macam tu. Boleh? Tak ada masalah. Jadi, selepas mandi, semayang taubat. Ataupun semayang sunat wuduk dulu. Ataupun semayang tahajud. Kemudian semayang sunat taubat. Mudah-mudahan Allah terima taubat saudari. InsyaAllah. Amin. Lain? Soalan yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Okey. Saya Zubaidah. Daripada mana? Pulau Pinang. Masya Allah. Mana? Tang mana Batu Mau. Batu Mau. Okey. Kat Bayar Lepas. Tahu. Pasal solat taubat tu Ustaz kan? Kalau kita nak solat sunat taubat tu bila-bila pun boleh, kecuali waktu-waktu yang diharamkan saja kan Ustaz? Betul. Nak tanya tu sajalah. Betul lah tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama.
Assalamualaikum Ustaz. Okey. Nak tanya lagi, solat taubat saat ni maksudnya kita pas nak duha boleh, pas zuhur mana boleh dah, semestinya malam lah. Boleh. Betul. Betul. Jangan buat selepas asar. Selepas asar, selepas subuh. Yalah. Terima kasih Ustaz. Sama. Habis. Ada lagi? Ada lagi? Dah habis. Alhamdulillah. Syukurillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas segala bual bicara kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan merahmati kita sekalian, insya-Allah. Jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita tutup majlis kita dengan doa dan tasbih kifarah, insya-Allah. Dah baca belum surah Al-Mulk? Belum Ustaz, silakan. Belum Ustaz, belum. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami, serta seluruh sisi keluarga kami, bahkan dipunyakan kepada kami keampunan-Mu, kasih sayang-Mu, serta keredaanmu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada rakan-rakan kami, bonda-bonda kami, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam ni, yang sedang sakit, kau berikanlah kesembuhan serta keafiatan dan kesihatan kepada dirinya, supaya ia bertambah kuat untuk beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami. Memang benar kami banyak dosa kepada Engkau, wahai Allah. Memang benar banyak kezaliman kami lakukan ke atas diri kami ini, wahai Allah. Sekiranya kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami bimbang kami akan dimasukkan bersama-sama dengan golongan yang rugi. Wahai Allah, Kau jangan jadikan kami manusia yang rugi di dunia dan rugi di akhirat kelak. Bahkan dengan rahmat Engkau, wahai Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah majlis ilmu di saat ini majlis ilmu yang menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami serta pasangan kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami sekalian yang hadir ketika ini, dicurah-curahkan keberkatan ke dalam kehidupan kami, dianugerahkan kepada kami keredaan-Mu yang berterusan, diberikan kekayaan kepada kami dan direzekikan kami dengan rezeki yang dipenuhi dengan kekayaan yang di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu, bahkan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkatan di dalam bulan Sya'ban yang sedang kami lalui ini, wahai Allah. Sampaikanlah umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, wahai Allah. Dan jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih GNI. Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapat pengisian, bertambah kefahaman dan terkeluar daripada kekeliruan. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini dari subuh hingga kuliah Isyak hari ini. Masya-Allah. Terima kasih. Izinkan saya buat eban Ustaz. Silakan. Pada pukul